So chapter 10, okay, saya pun dah record dah. Okay, chapter 10, Global Human Resource Management. Okay. So kalau kita set up syarikat, kita perlu ada satu department kita panggil Human Resource Management Department. Okay. Pengurusan sumber manusia atau pengurusan pekerja-pekerja. Tetapi kalau kita berkonsepkan international business, kita perlu ada Global Human Resource Management. Global Human Resource Management ni maksudnya bila kita ambil pekerja-pekerja yang dari negara lain atau kita hantar pekerja kita untuk bekerja dekat cawangan kita dekat negara lain. Maksudnya itu termasuk bawah Global Human Resource Management. So dia berbentuk global lah dan lagi besar. Okay. So kita akan masuk pada slide seterusnya. What is human resource management? Tadi saya beritahu pengurusan manusia refers to the activities and organisation carries out to utilize its human resource effectively. So dia adalah satu department yang menguruskan aktiviti yang melibatkan sumber manusia atau pekerja-pekerja dalam syarikat. These activities includes determining the firm human resource strategy, staffing, performance evaluation, management development, compensation dan juga labor relation. Firms need to ensure that there is a fit between their human resource practices and strategy. So maksudnya apa aktiviti yang ada dekat bawah human resource management ni termasuklah strategi pengurusan sumber manusia supaya semua staf berada dekat posisi yang betul. Lepas tu staffing adalah pengambilan staff. Yang ketiga adalah performance evaluation, maksudnya penilaian hasil kerja staff. Okay. Seterusnya adalah management development, maksudnya pembangunan dari segi pengurusan. So kalau misalnya syarikat kita makin membesar, of course management structure kita kena semakin membesar. Lepas tu kalau kita ada jumlah pekerja yang makin lama makin ramai, so of course management struktur management kita akan berubah. Okay. Seterusnya adalah compensation adalah pembahagian gaji dan last sekali adalah labor relation. Labor relation termasuk hubungan sesama pekerja. So maksudnya kalau department of maksudnya bawah unit production akan ada department of penghasilan barangan, which is department of production, product production. Lepas ada department of marketing, department of financing. Finance akan menguruskan pembelian barangan mentah, procurement, pembelian barangan. Itu adalah sub department yang saling berkaitan untuk menghasilkan sesuatu barangan. Sama juga macam pengurusan, kalau bahagian management, bawah management ada apa? Ada bahagian admin, ada bahagian finance, ada bahagian HR. So maksud semua akan bekerjasama untuk menggerakkan syarikat. Itu adalah labor relation. Okay. So seterusnya, what is the strategic role of HRM International Firm? Apakah strategik utama human resource management ni dekat syarikat yang berbentuk international atau antarabangsa? Human resource management can help the firm reduce the cost of value creation and add value by better serving customer need. So bila kita ada strategic planning atau kita ada perancangan yang bagus, yang strategik, yang melibatkan human resource di peringkat antarabangsa, kita boleh kurangkan kos sebenarnya. Kurangkan kos tu kos apa? Kalau kita dah ambil pekerja yang betul-betul fit atau pekerja yang betul-betul bagus, yang ada pengalaman, yang ada ilmu, yang memang dah ada ilmu tentang sesuatu tugasan itu, so sebenarnya dah menjimatkan kos kita sebenarnya nak latih dia, nak terangkan kat dia, bagi pendedahan dekat dia sebab dia dah ada pengalaman. Jadi kita tak payah nak melabur kos yang banyak, nak hantar dia pergi training untuk bekerja. So bila kita ambil pekerja-pekerja yang memang dah ada pengalaman, so dari segi pengalaman yang mereka ada tu, mereka boleh gunakan dekat syarikat kita, which is boleh add value dekat syarikat kita. Mereka boleh bagi tahu tentang proses-proses yang mereka pernah buat sebelum ni, so boleh share dengan syarikat kita. So proses tu lebih jimatkan kos dan bagus. Okay. More complex in international business, different between countries in labour market, culture, legal system, economic system. So daripada kita dekat sini, okay. Sebelum ni kita ambil pekerja hanya daripada Malaysia saja dan pekerja-pekerja kita hanya biasa dengan struktur ekonomi di negara Malaysia. Tetapi kalau kita ambil pekerja-pekerja daripada negara lain, so mereka boleh share tentang situasi ekonomi dekat negara mereka, macam mana budaya kerja kat negara mereka. So dari segi untuk membuat satu keputusan itu, kalau kat negara mereka guna cara yang macam mana. So maksudnya boleh kira macam share lah dia punya pengalaman, knowledge dia dalam bidang tersebut dengan orang lain yang ada dalam syarikat.
HRM must also determine when to use the expatriate managers, citizen of one country working abroad. So HRM juga kena kenal pasti apabila kita nak gunakan seorang pekerja kita untuk dihantar ke negara lain untuk jadi macam manager. Okay. Contoh macam kita, saya tak nak syarikat dekat luar negara. So kita hantar seorang pekerja kita jadi manager dekat situ. So tu kira expatriate manager lah. Okay. So expatriate manager ni, who would be sent on foreign assignment? Siapakah yang akan dihantar untuk jalankan bisnes dekat negara asing ni? So how they should be compensated? Macam manakah mereka patut dibayar gaji? So yang ketiga, how they should be trained? Macam mana nak latih mereka? So yang keempat, how they should be reoriented when they return home? So apabila mereka dah habis job dekat sana, so kita nak hantar dia balik ke Malaysia. So apa yang akan jadi dekat Malaysia ni? Apakah jawatan dia? Apakah tugas yang kita akan berikan kepada dia kalau mereka dah habis kontrak kat luar negara tu? Okay. So seterusnya, jatuh pula beg ni. Okay, so ini adalah strategic role of human resource management international firm dalam bentuk gambar raja. So kalau tengok dekat sini people, okay, so people ni dia melibatkan structure, melibatkan proses, budaya dan juga insentif dan juga control. Okay, so human resource responsible menjaga these tiga benda, which is culture, budaya kerja, manusia atau pekerja-pekerja dan syarikat, dan juga insentif dan juga control untuk mengelakkan daripada berlaku permasalahan. Itu adalah tugas human resource. Tetapi human resource tidak susun structure. Structure ni disusun oleh board of director, disusun oleh manager, disusun oleh top management. So proses pula tidak disusun oleh HR, prosesnya telah disusun oleh top management sendiri. Okay. Tetapi proses, structure, incentive, control dan culture dan proses segi sekali akan saling berkaitan antara satu sama lain. Okay. So seterusnya kita akan masuk pada staffing. Staffing macam saya beritahu tadi adalah pengambilan pekerja. Okay. A firm staffing policy is concerned with the selection of employee who have the skill required to perform a particular job. So staffing policy adalah mengambil pekerja yang layak, yang mempunyai skill yang berkaitan dengan kerja yang nak diberikan. Okay. Kalau kita nak ambil orang kerja bahagian HR tetapi orang tu kelayakan dia dalam bidang IT. So maksudnya dah lari lah tu. Pengalaman dia pun tak ada dalam bidang HR. Lepas tu dia punya knowledge dia pun banyak kepada IT daripada HR. Jadi itu kita telah melanggar polisi staffing ni. Okay. So can be a tool for developing and promoting firm corporate culture, the organisation norms and value system. A strong corporate culture can help the firm implement its strategy. So sepatutnya kita ambil pekerja-pekerja yang bersesuaian dengan position dia. Sebab apa? Sebab boleh hidupkan satu budaya. Okay. So kalau dia memang ada knowledge bahagian tersebut dan dia memang ada experience dalam bahagian atau bidang tersebut, jadi dia boleh tunjukkan satu budaya yang orang lain boleh follow. Sebab tu memang dia punya kepakaran. So bila orang-orang yang pakar ni buat satu bidang yang memang bidang kepakaran dia, jadi dari segi penghasilan barangan also akan lebih bagus, dari segi penghasilan kerja pun bagus, teratur, dari segi disiplin pun sama juga, okay? Dan boleh kurangkan permasalahan. Okay. So there are three main approaches to staffing policy which international businesses. So kita ada tiga approach atau tiga cara macam mana kita nak pastikan staffing policy antara international business ni boleh dijalankan. Kita boleh guna ethnocentric approach, kita boleh guna polycentric approach dan juga kita boleh guna geocentric approach. So apa beza tiga-tiga approach ni? Kita akan tengok dalam slide seterusnya. So ethnocentric approach. Okay, ethnocentric approach adalah to staffing fill key management position with parent country national. Make sense for firm with an international strategy. Firm that pursue an ethnocentric policy believe that there is a lack qualified individual in the host country to fill senior management position. It is the best way to maintain unified corporate culture. Value can be created by transferring core competencies to a foreign operation via parent country national. Okay.
So maksud kat sini adalah ethnocentric ni adalah budaya, dia melibatkan budaya di mana kita merasakan dekat negara itu, syarikat itu atau mungkin di negara ini dan syarikat ini tidak mempunyai ketua yang betul-betul layak untuk diletakkan dalam bidang management. So kita ambil orang daripada negara lain yang berkelayakan untuk menghandle syarikat tersebut. Okay, untuk dijadikan senior management lah dalam pengurusan, jadikan pengurus dalam pengurusan syarikat tersebut. Okay. So sebenarnya ni kita ambil ni contohnya macam gini kita buka syarikat kita dekat negara lain, tapi kita nak hantar orang management yang betul-betul mahir pasal selok-belok negara tersebut, agak susah nak cari. Di mana pekerja-pekerja yang ada dalam negara kita also tak berapa mahir sangat tentang negara tersebut. So kita boleh hire pekerja daripada negara tersebut untuk bekerja dekat syarikat kita yang ada cawangan kat negara tersebut. So kita bolehlah kita ambil dia sebab apa? Sebab dia faham selok-belok budaya dekat syarikat tersebut. Okay. So, but it limit advanced opportunities for host country national. It can lead to cultural myopia. Myopia where a firm doesn't really understand host country cultural differences and what they mean for marketing and management. So, masalahnya adalah satu je lah, di mana kita tengok dekat sini, limit advancement opportunity for host country national. So dia boleh melimitkan atau boleh mengekang daripada negara, bukan negara, budaya daripada yang kita bawa daripada negara asal dia. Okay. Contoh macam kita bawa syarikat kita daripada negara kita, buka cawangan kat luar negara. So kalau fikir logiknya lah, kalau kita sendiri yang handle syarikat kita kat sana, di mana memang orang warga negara kita, so kita boleh menyemarakkan budaya negara kita dekat negara orang. Tetapi kalau kita ambil bos daripada negara lain, buka di negara lain, okay, maksudnya kita ambil manager daripada negara tersebut lah, uruskan syarikat kita di negara tersebut. So mungkin perkembangan budaya tu agak kurang. Mestilah manager tersebut akan suruh ikut budaya negara dia, budaya dia kan. So itu akan menjadi satu limitation lah. Dan juga dari segi perbezaan budaya itu. Kalau misalnya orang negara kita hantar pergi negara lain, so kita boleh nampak perbezaan budayanya tu. Apa budaya yang kita cuba sampaikan, apa budaya negara luar yang mengajar pekerja kita yang dihantar ke sana, budaya negara luar apa yang diterapkan. So tetapi bila bosnya dilantik daripada orang daripada negara tersebut, jadi secara tak langsung kita tak ada proses pertukaran budaya tu. Kita serap je budaya dia tapi kita tak boleh nak sebarkan budaya kita dekat dia. Macam itulah. Okay. So itu ikut logiknya macam itu. Sama juga macam dekat Malaysia ni. Kalau misalnya pekerja-pekerja kita adalah orang daripada negara kita, tetapi untuk bos daripada syarikat kita, kita ambil orang daripada luar. So orang luar tu sebenarnya kita assume dia boleh menguruskan syarikat kita di masa yang sama, dia boleh menyemarakkan budaya negara dia dekat pekerja-pekerja kita. Tapi itu bergantung jugalah sebenarnya. Kalau misalnya kita bawa dia seorang sahaja, mungkin tak cukup kuat. Kalau kita ambil beberapa pengurus daripada negara luar untuk masuk ke negara kita, mungkin boleh cukup kuat lah untuk orang kata semarakkan budaya dia dekat negara kita, budaya kerja yang bagus macam itu. Okay. So seterusnya masuk pada polycentric pula. Polycentric adalah recruit host country national to manage subsidiaries in their own country and parent country national for position at headquarters. Makes sense for pursuing a localization strategy, can minimize cultural myopia, may be less expensive to implement than ethnocentric policy. So kalau polycentric ni maksudnya kita ambil atau kita recruit orang-orang di negara tersebut, daripada pengurusnya sampai pekerja-pekerjanya semua daripada orang daripada negara tersebut. So mereka akan menguruskan syarikat kita di negara tersebut. So sebenarnya bagus kalau misalnya kita nak gunakan konsep localization. Ingat macam saya bagi tahu dalam minggu lepas, localization tu adalah apabila kita nak cipta satu produk yang kena dengan negara tersebut.
Okay, contohnya macam saya kata sebelum ni kalau kita tengok shampoo. Shampoo bila dia masuk dekat Malaysia, dia guna iklan bahasa Melayu. Dia masuk kat Thailand, guna iklan bahasa Thailand. Masuk kat China, guna iklan bahasa China. So maksud tu adalah konsep localization. Dia ikut budaya negara masing-masing. So kalau kita nak buat konsep produk yang macam gini, iklan yang macam gini, so baguslah kalau kita ambil daripada pengurus sampai pekerja-pekerja semua daripada negara tersebut sebab mereka lagi mahir macam mana nak attract perhatian customer. Macam itulah. Okay. So can minimize culture myopia. Culture myopia tu maksudnya tadi pertukaran budaya yang tak seimbang. Okay. Dan juga maybe less expensive to implement berbanding ethnocentric. Sebab kalau ethnocentric kita bawa pekerja kita hantar dekat negara lain tapi pengurusnya kita ambil daripada negara lain untuk uruskan syarikat kita. Cuma pekerja-pekerja daripada negara kita. So dia sebenarnya melibatkan sedikit cost sebab kita nak train pekerja-pekerja kita supaya boleh hidup dengan budaya di sana. Tetapi kalau kita pakai konsep polycentric, so dari pengurusan staff, daripada staff itu sendiri, daripada pengurusnya, semua kita ambil daripada negara tersebut. Jadi dia boleh jadi kurang expensive sebab tak payah nak latih gigi-gigi sangat sebab mereka sendiri dah faham tentang budaya negara masing-masing. Okay? Tetapi apakah kekurangan dia? Host country nationals have limited opportunities to gain experience outside their own country and so cannot progress beyond senior position in their own subsidiaries. Okay, so maksud apa yang dia nak bagi tahu kat sini adalah kita dah sekat atau kita dah kurangkan peluang pekerja-pekerja kita untuk belajar atau untuk menyelami budaya masyarakat lain. Sebab apa? Sebab cawangan yang kita buka tu diuruskan oleh pekerja di syarikat itu, pekerja di negara itu, dari negara itu sendiri. Jadi pekerja-pekerja di negara kita ini tidak diperlukan di sana. So dengan itu sebenarnya dia boleh menyekatlah daripada pekerja-pekerja di negara kita ni nak belajar budaya asing. Okay. So dan seterusnya a gap can form between host country manager and parent country manager. So boleh ada satu jurang tau di antara bos dekat syarikat yang cawangan kita buka kat luar negara tadi dengan bos untuk syarikat yang dah ada dekat Malaysia ni. Mereka akan ada possibility yang mereka akan buat perbandingan. Perbandingan tu maksudnya macam mana? Mungkin dekat satu kawasan ni mungkin hasil barang mentahnya lebih banyak ke arah hasil-hasil laut. So untuk di syarikat B pula barang penghasilan barangannya banyak yang berbentuk macam bijirin dan tanaman. Jadi kita boleh tengok dua negara ni ada konsep bisnes yang berbeza. So sebenarnya dia akan tengok juga lah kadang positif, kadang negatif di mana dia akan melibatkan jurang yang berbeza. Okay. So maksudnya kita tak boleh nak okay, saya guna contoh lain lah untuk mudahkan awak. Saya takut awak pening. Kita bagi contoh. Okay. So kita buka satu cawangan syarikat kita dekat Indonesia contohnya. Okay. So dengan harapan kita boleh belajar budaya negara Indonesia. Macam dari segi faktor pembelian, dari segi pengiklanan. So kita buka dekat negara mereka. Tetapi untuk menjimatkan kos, kita telah lantik pekerja-pekerja dengan bos semua daripada orang Indonesia sendiri. So dari situ kita boleh nampak yang manager di negara kita ini mungkin akan ada pemahaman yang lain dengan manager yang kita dah lantik di syarikat cawangan di luar negara. Okay. So pemahaman tu boleh dibezakan melalui mungkin bahasa yang digunakan atau mungkin dari segi ekonomik punya sistem berbeza-beza. Okay. So itu ada banyak faktor lah kenapa biasanya kalau kita buka syarikat kita kat luar negara ni ada potensi untuk gagal. Okay. So dan seterusnya masuk pada geocentric staffing policy. A geocentric approach seeks the best people regardless of national for key job. Okay. Consistent with building a staff, unifying culture and also inform management network. Okay, so ni nak bagi tahu yang geocentric approach ni sebenarnya dia mencari pekerja yang bagus tapi dia tidak mementingkan nationality orang tu daripada mana. Okay, so kita boleh tengok dekat sini contoh macam point yang ke 1, 2, 3. Yang ketiga make sense for human pursuing
make sense for firm pursuing a global or transnational strategy. Seterusnya, and enables the firm to make the best use of its human resource, dan juga building a cadre for international executive who feel at home working in a number of different cultures. So begitu dekat sini, so geocentric policy ni sebenarnya dia kalau macam tadi saya beritahu kalau kita nak buka syarikat kita ni tapi kita tidak highlightkan kita nak bekerja daripada negara mana, so kita boleh ambil yang geocentric ni sebab kita nak cari pekerja yang bagus, tak kisahlah budaya apa sekalipun. Okay, so mungkin dalam senarai-senarai pekerjaan nak diberi tu, okay, semua boleh perform, semua boleh kerja, tapi mungkin ada seseorang yang ada teknologi yang canggih yang boleh create something, satu sistem, satu projek ke satu apa yang baru. So sebenarnya itu macam persaingan lah untuk menunjukkan kita tak boleh just expect bila kita buka syarikat kat luar negara boleh terus berjaya, tidak boleh expect macam itu. So ada banyak faktor kita kena fikir. So seterusnya masuk kepada kekurangan kalau misalnya kita buat yang geocentric ni. Can be limited by immigrant laws, is costly to implement. Okay, so kita boleh ambil pekerja kita dari luar negara, ada setengah daripada kapal atau daripada tongkang atau mungkin daripada ferry yang bawa pekerja-pekerja dari luar negara ni. So kadang-kadang ada masanya mereka datang tu bukan as willingly untuk bekerja. Kadang-kadang mereka datang tu sebab terpaksa. Okay, bila terpaksa ni kita nak bagi dia kerja, 10,000 bagi kali kerja mesti akan ada masalah. Mesti akan ada problemnya. So sebenarnya itu dah melibatkan kos sebenarnya. So sama juga macam rumah-rumah yang ambil orang gaji untuk bekerja di rumah. Of course bila kita dah ambil dia bekerja, bukannya macam dia terus pandai buat semua benda yang berlaku kat rumah kita tu. Still dia kena belajar, dia kena ada orang yang supervise dia, kena tengok apa kerja-kerja yang biasa rutin yang kena buat dekat rumah. Semua tu dia kena pantau dan dia kena tahu, okay, sebagai seorang bos. Yang pekerja tadi dia akan buat ikut arahan je. Okay, bos lah yang penting dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan juga tiada persengketaan. Okay. Kalau misalnya ada berlaku perang dingin antara kita dengan negara luar, kita macam tak puas hati dengan bos dekat syarikat lain kat luar negara. So kalau mereka viral ke syarikat kita, ada potensi yang akan menjatuhkan imej syarikat dan menyebabkan kita kerugian. Okay. So kita kena pandai cari staff yang berkaitan lah. Okay. So ada setengah staff ni, dia tahu syarikat kita ada problem. Dia pergi ke syarikat lama dia atau syarikat yang ada dekat negara lain yang dia faham bahasanya, dia akan bagi tahu, oh dekat Malaysia ni kan bosnya asyik gaduh je, apa je. Sebenarnya bahaya macam itu, nanti seterusnya tak ada orang nak buka cawangan kita dekat Muazzam ni. Sebab apa? Sebab orang kita sendiri yang meracun tentang kebaikan syarikat kita. Okay. Seterusnya adalah expected failure. So expected failure ni maksudnya macam mana boleh kegagalan lah, kerugian kalau kita ambil orang daripada negara lain ni sebenarnya. Okay. Sebenarnya bila kita nak ambil pekerja daripada luar negara, saya melibatkan kos yang tinggi. Lagi-lagi kalau misalnya pekerja tersebut dah ada pengalaman, lepas tu dah ada skill, lepas tu mungkin dah ada education. So sebenarnya agak mahal sebenarnya. Okay. So sebenarnya bila kita ambil pekerja tersebut dan pekerja tidak perform, okay, so itu telah melibatkan kerugian pelaburan kita yang kita bayar untuk import dia atau misalnya nak ambil dia untuk bekerja kat syarikat kita sebenarnya. Okay, so ini tak adalah yang figure-figure bawah ni tak payahlah, cuma dia nak bagi tahu je ni 16 hingga 40% all American expatriate in developed country fail and most 70% assigned to developing countries fail. So dia bagi tahu ada sekumpulan pekerja ni yang kalau kita bawa masuk 100% masuk ke negara kita, tidak semestinya 100% tu semuanya berjaya. Ada yang tidak berjaya, ada yang tidak perform, ada yang buat hal. Okay, so dia sangat melibatkan kos yang tinggi sebenarnya. So kita kena cari, gunakan strategi yang betul-betul, lepas tu kena ketapis tu betul. Okay. So then, why do expatriate manager fail? Kenapa pula kalau misalnya manager pula ada yang fail? So kat sini dia pakai yang US, European, Japan, ni yang negara-negara lain lah. Tapi kita bagi tahu contoh kat Malaysia. Kenapa kalau kita ambil manager daripada negara ni, syarikat boleh gagal juga? Okay, sebab apa? Mungkin manager tu tidak
pernah atau tidak biasa dengan budaya masyarakat di Malaysia. Lepas tu dari segi nak adapt dengan kehidupan dekat Malaysia ni mungkin lain. Kat negara mereka sejuk, kat negara kita panas. Jadi dia nak adapt dengan kita punya cuaca lagi, asyik tak sihat ke apa semua, susah. Lepas tu tengok juga dari segi dia punya pasangan. Kalau misalnya dia dah kahwin, lepas tu dia dah ada anak, lepas tu nak bawa anak sekali datang kat Malaysia, so nak sekolahkan anak, nak adaptkan anak, semua susah. Macam itulah. Okay. Lepas tu lain mungkin dari segi masalah personal, case diri sendiri dia ada problem, mungkin budaya dekat negara dia bila balik kerja je mungkin kena pergi mabuk-mabuk ataupun kena pergi bersukan lah apa semua. Tapi bila dia kerja kat satu negara, contoh macam kat Malaysia ni, mungkin waktu kerja tu tak menentu, lepas tu cuaca tak menentu, lepas tu kalau dia nak macam teruskan lifestyle dia macam hidup kat negara lama dia mungkin tak boleh sebab dia tak ada geng kat sini. So dia susah nak adjust lah. Tu menyebabkan dia tak boleh, maksudnya job dia sebagai manager tu macam kurang berjaya atau lambat sangat nak berjaya macam itu. Okay. So how can firm reduce expatriate failure? Macam mana syarikat boleh reducekan kegagalan expatriate ni tadi? So firm can reduce berdasarkan 4 dimension. Yang pertama self-oriented, yang kedua others-oriented, yang ketiga adalah perceptual ability, yang keempat adalah cultural toughness. Kalau self-orientation, the expatriate self-esteem, self-confidence and mental well-being. Kalau others-orientation, and the ability to interact effectively with host country national. Yang ketiga perceptual ability, the ability to understand why people from other country behave the way they do. Yang keempat cultural toughness, the ability to adjust to the posting. Okay, so saya terangkan satu persatu. Yang pertama adalah self-orientation. Bila sebenarnya kalau kita nak ambil orang tu bekerja kat negara kita, kita kena kasih masa. Okay, so contohnya macam lapor diri tu contohnya macam lagi 2 minggu. Tapi kita invite dia datang awal dekat Malaysia supaya dia boleh adapt dengan budaya sini, dia boleh merantau, dia boleh tengok macam mana culture masyarakat Malaysia ni macam mana, apakah undang-undang kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh. So dia sendiri kena adapt diri dia. Atau yang kedua adalah others orientation, syarikat tu sendiri yang sediakan orientation. Syarikat tu yang ajak dia berjumpa dengan staff-staff lain, ajak dia berkomunikasi, berborak, keluar makan, macam itulah. So orang lain yang aturkan atau hostkan orientasi kepada dia ni. Atau yang ketiga adalah perceptuality, ability untuk memahami kenapa orang di negara lain berkelakuan macam itu. Okay. So mungkin dia tak biasa kat negara dia berkelakuan macam itu, tapi kita dekat Malaysia kelakuan kita macam gini. Contoh paling senang adalah makan pakai tangan dengan sudu dan garpu. Orang putih beranggapan dia makan dengan tangan ni kotor. Sebab apa? Sebab mereka kan, mereka pun pakai tisu. Sebab mereka rasa tangan tu kotor. Tapi budaya masyarakat Malaysia adalah bila kita gunakan tangan, kita kena sabun, kena bersihkan sampai bersih, sampai wangi, hilang bau semua kan. Baru kita makan pakai tangan tu pun makan tangan kanan, cebok tangan kiri. Mereka kadang-kadang makan tangan kiri, cebok tangan kanan. Macam mana tu? Macam itu. Jadi mereka kena faham setengah negara lain. Kita tak pernah menghalang kalau mereka nak cibuk pakai tisu ke, nak makan pakai sudu garpu ke, kita tak pernah halang. So jadi dia kena belajar untuk menerima budaya negara lain. So yang keempat adalah cultural toughness, adalah ability to adjust to the posting. Maksudnya dia kena bertahan memegang satu jawatan itu. Bila dia pegang satu jawatan, maksudnya dia pegang satu tanggungjawab. Dia pegang tanggungjawab ni banyak benda dia kena handle, dia kena jaga. Jadi dia kena tough, dia kena kuat, dia kena adjust dengan kedudukan dia yang dia dapat sekarang ni. Okay. Seterusnya, why is a global mindset important? Kenapa pemikiran secara antarabangsa ni sangat penting? Global mindset may be fundamental attributes of a global manager. So kalau misalnya dia ni berfikiran secara antarabangsa yang boleh masuk dengan budaya mana-mana negara, so dia sebenarnya ada potensi untuk jadi global manager. Maksudnya kita boleh hantar dia pergi ke mana-mana negara untuk jadi seorang manager. Sebab dia jenis memandang konsep secara menyeluruh. Dia bukannya hanya pandang konsep negara dia je, tapi dia tak boleh terima negara lain punya budaya. Tidak. Tapi kalau misalnya dia berkonsepkan global mindset, dia boleh terima mana-mana budaya, campak dari mana-mana, dia masih boleh hidup. A global mindset is often acquired early in life form. A family that is bicultural, living in foreign countries, learning foreign language as a regular part of family life. So ini antara macam mana di awal-awal kita nak ada satu pemikiran yang berbentuk global. So mungkin family kita
bercampur budaya, atau mungkin kita hidup di negara asing, mungkin awak satu hari nanti awak berjaya, awak pindah overseas, duduk overseas, lepas tu awak kahwin, lepas tu dapat anak, anak awak mungkin membesar dekat overseas. So dia dah boleh faham, oh dia orang Malaysia tapi membesar dekat overseas. So budaya overseas macam mana, budaya kat Malaysia macam mana. So dia dah ada mindset tu. So yang ketiga adalah pembelajaran budaya bahasa negara lain. Itu sebagai salah satu part yang sebenarnya membantu untuk jadikan global mindset ni. Okay. So kita tengok apakah bahasa kebangsaan atau bahasa antarabangsa digunakan. Sekarang bahasa antarabangsa digunakan seperti English. Okay. So maksud kalau kita gunakan English, banyak negara kat Malaysia ni, bukan Malaysia, negara kat dunia ni yang kita boleh survive sebenarnya. Okay. So seterusnya, what is training and management development? So macam saya beritahu tadi, training ni adalah train lah khusus pada pekerja sama ada bentuk fizikal atau teori. Okay. So khususnya berbentuk fizikal sebenarnya dia melibatkan macam kerja-kerja yang memang melibatkan setengah manusia lah. Okay. So dengan cara training sebenarnya dia boleh membantu dari segi nak suruh pekerja tu biasalah dengan kerja yang diberikan. Okay. So saya ulang balik suara kejap, saya ada terganggu sebenarnya dia dengan WhatsApp yang terlalu masuk ni. So kenapa training tu sangat penting? Okay. Training tu sebenarnya boleh mengurangkan risiko, boleh kurangkan kos, boleh kurangkan expenses, kerugian. So sebab itu kita provide training supaya pekerja biasa dengan kerja yang dilakukan. Dan bila kita nak letak dekat satu jawatan, kita kasih dia training dulu supaya dia pun tahu, dia diperkenalkan kerja apa yang dia nak buat. Okay. So management development is concerned with developing skill of manager over his or her career with the firm. So syarikat memang kena concern tentang macam mana kita nak develop skill of manager ni. Sebab apa? Sebab sekarang dunia makin canggih, zaman makin maju. So manager kena sentiasa adapt dengan new teknologi, adapt dengan new competitors, new product. So dengan cara itu mereka boleh survive lah dalam pasaran. So seterusnya, kenapa training ni penting? Macam tadi saya beritahu lah, training ni penting dari segi culture, which is budaya, supaya dia faham budaya satu negara itu. Language dari segi bahasa, so dia boleh interact dengan bahasa di negara yang dia bekerja tu. Dan juga practical training, so dia adalah training yang berbentuk, dia kena practice lah, dia kena buat kerja yang diberikan tu. Okay. So then seterusnya, what happen when expatriate returns home? Apa yang akan berlaku apabila orang-orang yang daripada negara lain ni pulang ke negara mereka? Okay. So training and development should include preparing and developing expatriate manager for re-entry into their home country organisation. So sepatutnya apabila seseorang manager itu sudah macam Malaysia hantar ke luar negara atau orang luar negara hantar ke Malaysia. So mereka sepatutnya kena provide macam jaminan lah yang awak ni akan masuk bekerja semula dalam syarikat. Okay. So mereka tak boleh dah hantar awak pergi kerja kat luar negara, lepas tu bila awak balik je Malaysia sebab dah ambil kontrak luar negara, awak terus tak ada kerja. Tak boleh macam itu. Sebab syarikat yang hantar awak, so syarikat kena bertanggungjawab ambil awak semula untuk bekerja. Okay. So then seterusnya, why is management development important to firm strategy? Management development program is increase the overall skill level of manager. So bila kita buat program pembangunan management atau program pembangunan pengurusan, sebenarnya kita nak develop skill daripada pengurus itu sendiri sebenarnya. So kenapa pula manager kena upgrade skill ni? Yalah sebab sekarang zaman manusia sekarang ni banyak ragamnya, lepas tu banyak songgihnya kan. Jadi sebagai seorang manager, dia kena tahu tentang trending staff sekarang ni. Trending tentang pembelian, trending tentang pengiklanan di televisyen. Okay? Kadang-kadang kita nampak dia perhati TV tu lama, dia faham ke tak apa iklan kat TV. Tapi sebenarnya dia tengah digest, dia tengah create satu idea sebenarnya. Okay? So seterusnya,
How should expatriate be evaluated? Macam mana orang-orang asing ni patut dibayar gaji atau dinilaikan? Okay. So dia bergantung jugalah kepada kerja-kerja yang diberikan. Adakah mereka boleh perform kerja tersebut sampai settle atau mungkin mereka tidak concentrate tentang apa yang didedahkan kepada dia. Jadi mungkin masa evaluation tu akan berlaku masalah. Okay. So kita kena cuba macam-macam cara sebab ada setengah pekerja okay. So ada setengah pekerja yang jenis cepat tangkap. Okay, so bila cepat tangkap, dia perform pun okay, senanglah kita nak evaluate dia dan bagi dia gaji. Tetapi ada setengah pekerja yang jenis kena ajar banyak kali, barulah dia boleh faham dan dia boleh biasa dengan kerja yang diberikan. So kita sebagai syarikat, kita kena sabar dan juga kita kena gunakan cara yang paling strategik nak ajar mereka. Okay. Especially dalam bidang bab-bab melibatkan komputer ni kan. Kalau kita ambil pekerja daripada negara yang tidak maju, tidak canggih, akan ada masalah sikit lah untuk dia belajar gunakan komputer semua untuk kebaikan dan kegunaan kerja. Okay. Seterusnya, how can performance appraisal bias be reduced? Macam mana kita nak elakkan daripada pemberian gaji atau pemberian upah tu berat sebelah. Kita nak elakkan daripada berat sebelah ni berlaku. Okay. To reduce bias in performance appraisal, more weight should be given to an on-site manager appraisal than to an off-site manager appraisal. So, bagi tahu dekat sini, kita kena betulkan jurang-jurang pembahagian gaji itu. Okay. Contohnya seperti pekerja-pekerja yang kena turun site, pekerja-pekerja yang kena turun laut, kena turun buat kerja tersebut, biasanya mereka akan dibayar gaji yang lebih dan juga diorang punya insurans pun agak tinggi. Berbanding pekerja-pekerja yang hanya duduk dalam office, tak keluar-keluar, settlekan kerja kat office. Okay, sebab tak melibatkan budaya sekronik siapa yang bekerja dalam bidang kapal tadilah. Okay, so mungkin akan turun site tadi. Okay. Alright, a former expatriate who has served in the same location should be involved in the process. Home known of managers should be consulted before on-site manager complete a formal termination evaluation. So, syarikat kena kenal pasti mana-mana sumber atau mana-mana pekerja, okay? Sumber ke pekerja? Sumber lah. Sumber yang boleh mengganggu daripada pekerja tadi perform. Okay. Mungkin dia masuk dekat Malaysia, dia terus rambang mata, dia kata, oh banyak ni benda murah apa semua. So lepas tu bila buat kerja tak perform. Tak perform ni sebab mungkin dia teruja dengan kemewahan negara kita ni dengan makanan lah apalah kan. So dia pun tak perform kerja. So bila tak perform kerja, of course masa appraising masa performance appraisal, which is penilaian daripada bos kepada awak akan dapat markah yang rendah lah. Sebab apa? Sebab awak masih diganggu atau awak masih tidak fokus dengan kerja awak yang telah diberikan tu. So itu boleh melibatkan, maksudnya boleh menyebabkan jurang gaji also akan berbeza. Okay. So seterusnya sama macam saya pernah tengok kan dekat dalam TV, dalam radio kamu pernah juga. Yang pekerja tersebut di luar negara, tapi pekerja tersebut diambil sebagai orang gaji, tetapi dia first time jumpa TV, dia first time dapat telefon, dia first time tengok tu, tengok ni. So dia macam keterujaan dia tu dah mengganggu dia untuk perform. Okay, so kepala dia tak fikir lagi tentang nak perform 100%. So dari segi itulah boleh menampakkan nanti kalau misal dia dinilai, mungkin akan kena tolak markah. Sebab apa? Sebab dia tidak fokus terhadap kerja yang telah diberikan. So macam mana orang nak bayar gaji penuh dekat dia? So buat kerja asyik salah, kerja pun tak siap sepenuhnya, asyik tak habis je. Macam itulah. Okay. So then seterusnya, what are the 3 key issue in compensating expatriate? So apakah 3 isu macam mana kita nak compensate atau bayar gaji pekerja tadi? So ini persoalan je lah. Okay. How to adjust compensation to reflect differences in country, in economic circumstances and compensation practices. Nombor 2 adalah how to pay expatriate manager. Okay. So yang pertama ni adalah
kita boleh lihat apabila kita tengok ayat tu, how to adjust composition to reflect differences in economic circumstances and composition prices. So bila kita tawarkan kerja kepada mereka, kita kena terangkan atau kita kena discuss tentang dari segi pembahagian gaji tu. Okay, so kita tidak boleh berapa, kalau ditanya kan, berapa ya allowance saya sebab ialah bila pindah ke Malaysia ni banyak barang saya akan beli apa semua. Awak tak boleh cakap, oh rahsia, nanti kalau tahu kan kita akan bagi tahu. Tak boleh macam itu. Okay, awak kena ikut saluran yang betul dan juga awak kena pastikan bila kita nak nilaikan pekerja tersebut, jangan hanya pandang pada sudut yang peribadi. Mungkin peribadi dia perangai dia macam itu tapi kerja dia tip-top. So kenapa kita tidak nilai dengan mengira lebih markah yang daripada kerja yang tip-top tu daripada kerja yang mungkin tadi yang dia baru nak macam apa contoh saya bagi ni, ya Allah, lagi-lagi pula kepala ni. Sorry, saya tengah tengok lagi WhatsApp orang sebenarnya. So macam ni okay, kita dah faham. Kita suruh dia buat kerja ikut bidang dia, tapi kita ada bagi dia kerja lain juga suruh dia buat. Okay, so untuk mengelakkan daripada isu apabila kita nak bayar gaji dia nanti, okay, so kita kena utamakan kerja hakiki yang dia buat tadi. Kerja tambahan yang kita baru nak bagi dia tadi tu, kita tak boleh concentrate dekat situ sebab tu bukan bidang dia dan kita nak suruh dia cuba buat. Macam itulah senang Contoh macam Aina. Aina contoh bidang, Aina kepakaran dalam bidang international business atau mungkin HR lah. So kita hantar Aina untuk kerja kat luar negara. So macam nak bayar gaji Aina ni, okay? Aina dalam masa yang sama kat sana Aina buat HR tapi Aina juga kena bantu orang kat sana untuk buat finance sekali. Tapi finance tu bukan bidang Aina. Cuma Aina ada sikit-sikit pandai lah. Okay? So bila nak dibayar gaji Aina ni, dia kena tengok kepakaran Aina ni dalam bidang HR tadi. So dia tidak boleh 100% mengikut hanya kepada bahagian yang Aina tak mahir tadi. Tak bolehlah macam itu. So nanti pembahagian gaji tu akan terganggu. Okay? So dia kena adjust gaji tu, pastikan bersesuaian dan kena dengan kerja hakiki atau kerja utama yang telah diberikan kepada Aina. Okay. So syarikat kena tengoklah apakah main task atau main job dia dalam syarikat tersebut. So seterusnya, okay, yang ini how should national differences in compensation be treated? Ni tak payah, ni boleh potong. Saya potong sekarang lah supaya nanti senang nak share slide kat awak. Okay, how expatriate should be paid ni, ni tak apa, ni tadi saya dah bagi tahu. Sekejap nanti saya terangkan lagi sekali. Okay. Why are international labour relation important? Kenapakah international hubungan antara international labour ni sangat penting? Okay. So question that, can organized labour limit the choices available to international business? Labour unit can limit a firm's ability to pursue a transnational or global strategy. HRM need to foster harmonize and minimize conflict between the management and organised labour. Sebenarnya memang kalau kita ambil pekerja luar negara ni sebenarnya lebih menjimatkan kos sebenarnya. So dari segi penjagaan also lebih mudah. Tetapi masalahnya adalah dari aspek negara kita sendiri. Negara kita sendiri ramai penganggur yang tak ada kerja, ramai yang tak dapat peluang kerja sebab kita offer banyak sangat peluang pekerjaan dekat pekerja-pekerja asing. So itu akan menjadi satu permasalahan sebenarnya kepada negara sebab orang-orang asing ni bila dia dapat duit, so 70% daripada duit dia tu, duit gaji tu dia akan hantar balik ke Indonesia. Dia akan hantar balik, tu kalau Indonesia lah, kalau Thailand hantar balik ke Thailand. So kalau dia daripada mungkin Jakarta, dia akan hantar kat Jakarta. So duit kita banyak keluar je. Okay, sebab mereka dapat gaji, mereka terus bawa keluar duit tersebut. So sebenarnya menyumbang kepada kejatuhan kita punya wang ringgit jugalah sebenarnya. Okay, di mana kita tak dapat nak maksudnya negara kita makin rugi. Duit banyak dibawa keluar tapi duit bawa masuk kurang. Okay. So seterusnya, what are the concern of organized labour? Okay, organized labour is concerned that multinational can counter a union bargaining power by threatening to move production to another country. So sebenarnya ada setengah pekerja-pekerja yang bekerja dalam syarikat kita yang beritahu sebenarnya
kenapa instead of kita bawa orang luar masuk dalam negara kita untuk bekerja, kenapa kita tidak buka cawangan kita dekat luar negara tu? Contoh kita banyak ambil pekerja daripada Bangladesh kan. Kenapa kita tidak buka je syarikat kita terus dekat Bangladesh sana? Macam itulah ada yang bersuarakan, ada yang menyuarakan macam inilah sebenarnya. Okay. Seterusnya, multinational will farm out only low skill jobs to foreign plant, making it easier to switch production location. Okay. So ada juga yang bersuara menyatakan kenapa bila ambil pekerja-pekerja luar ni, okay, position-position yang diberikan semuanya position-position yang macam bahasa kasarnya macam kuli je lah. Okay, so mereka macam susah nak dapat peluang kenaikan pangkat, susah nak dapat peluang kenaikan gaji. Jadi mereka kadang bertanya pasal benda-benda macam inilah. Okay, kadang-kadang mereka skillful tetapi pembahagian gaji dia macam tak bersesuai atau tidak bertepatan. Okay. So dan seterusnya, multinational will import employment practices and contractual agreement from their home countries and reduce the influence of union. So mereka banyak juga beranggapan yang kalau satu syarikat nak ambil mereka bekerja, kalau boleh syarikat tersebut terus sign dokumen yang awak memang memohon untuk bekerja di syarikat tersebut. Okay. So maksudnya awak perlu dijagalah, okay, oleh syarikat tersebut sebab awak memang nak mohon bekerja di situ. So bila satu hari nanti awak daripada negara asal awak datang ke Malaysia untuk bekerja, okay, so awak dah boleh kurangkan kos dari segi banyaklah kos yang boleh kurangkan sebenarnya. Sebab apa? Sebab awak memang dah di request oleh syarikat sebab syarikat tu memang nak ambil awak tak payah lagi kos nak cari kerja, kos nak promote diri awak, kos nak kena interview, kos nak kena training lagi, which is memang kalau memang awak dah ada kepakaran dalam bidang tersebut, dah ada ilmu dalam bidang tersebut, so awak lagi mudah nak diserap terus dalam syarikat. Tak payah lagi banyak kos-kos dan proses-proses yang terlibat. Okay. So sama jugalah macam kalau misalnya awak memang ada kepakaran di negara tersebut, awak memang pernah selalu melancong negara tersebut, awak faham budaya masyarakat tersebut macam mana, dan juga dari segi faktor pemakanan di negara tersebut awak tahu dan awak memang mahir dalam bidang tersebut. So bila syarikat luar panggil awak untuk masuk ke negara mereka untuk awak bekerja, okay, kat negara mereka, so tak ada masalah dari segi macam nak kena train awak balik, tak ada masalah dari segi kos-kos lain lah yang melibatkan pengambilan awak ni sebagai pekerja sebab memang awak dah ada skill, lepas tu awak dah ada ilmu teori dan juga pengalaman. So does organized labor respond to MNC power? So ini multinational power. So ini lebih restriction law, try to achieve regulation of multinational. Okay, ni tak payah. Ni just pengenalan sahaja. So ini pun sama juga MNC responding to organized labor. MNC adalah multinational company. Respond to organized labor. Okay. So many firms centralizing labor relation to enhance the bargaining power of multinational with organized labor. So dia berkata kat sini sebenarnya masa macam nak kata okay, masa sesuatu keputusan tu nak dibuat, okay, kebanyakan syarikat menggunakan centralizing. Centralizing ni maksudnya semua gather idea, semua gather info. Lepas tu kita akan berdiskus lah. Cara mana yang paling bagus, cara mana yang paling bersesuaian dengan kita punya level of syarikat ni. Okay. So keputusan tu bukan hanya dibuat dekat bos orang, tapi mereka semua berbincang bersama-sama kenapa idea patut diterima, kenapa idea patut diterima, kenapa idea patut diterima. So macam itulah maksudnya. Okay. So the way in which work is organised within a plant can be major source of competitive advantage. So it is important for management to have a good relation with labor. So dinasihatkan pekerja kena berbuat baik atau sama adalah dengan pekerja yang baru datang ni tadi. Okay, so maksudnya okay, saya betulkan balik So
kita sebagai bos yang dekat negara kita, bila kita ambil pekerja dari negara lain, kita kena pastikan tiada jurang, kita kena layan sama rata. Sama juga macam kalau kita pergi bekerja kat luar negara, lepas tu kita ni dilantik sebagai manager kat luar negara, so kita tak boleh berat sebelah. Kita kena bersama-sama, okay? Kerja untuk syarikat, untuk jalan, pastikan syarikat berjalan lancar. So we cannot have macam berat sebelah lah untuk melayan atau bukan melayan lah, untuk ni lah bila kita nak nilaikan pekerja-pekerja dalam syarikat kita. So bila semua pekerja bersatu padu, pekerja-pekerja semua bersatu padu, semua bahagia kerja dengan syarikat kita, so mereka akan bagi evaluation yang bagus. Mereka akan bagi penilaian yang bagus. So bila penilaian tu bagus, maksudnya syarikat awak ni ada potensi untuk mengembang dan membesarlah di masa akan datang. Okay. Alright, so that's all for this chapter, that's all for today. Tapi nanti akan ada satu session di mana saya akan extract, saya akan buat discussion class lah untuk semua chapter yang akan masuk dalam final. So untuk sekarang, that's all for our class, that's all for today. Take care everyone, stay safe. Assalamualaikum dan selamat petang.